Masuk balik. Okay, baik. Alright, so kita akan teruskan. I'll present this slide. Everyone's there? Semua kat situ? Ada. Can you see my screen? Boleh. Yes. Okay, baik. It's about atomic structure. Okay, it's about atomic structure. First of all, yesterday, okay, you have already defined a proton number and also nucleon number. Okay, bukan semalam, sorry, 2 hari lepas. Okay, so you already defined the proton number and also nucleon number. So proton number, what does it mean by proton number? The number of proton Number of in nucleus. In atom. Number of proton in nucleus. Okay, kena sebut di mana kedudukan dia. Okay, the number of proton in the nucleus of an apa? Atom. Yeah, of an atom. Okay, of an atom. So what does it mean by nucleon number? Number of proton and neutron. Tak boleh sebut macam tu. The Kena sum bagi tahu of dia adalah sum. hasil tambah. Okay, so sum of the number of proton and neutron. Okay, betul. So in the nucleus of an atom. Okay, baik. So hari ni awak pun sebelum tu awak dah belajar pun how you are going to determine the nucleon number. Okay, what's the formula untuk find the nucleon number? Nucleon number is equal to what? Is equal to what? The number of proton plus the number of Neutron. neutron. Okay, good. And also awak belajar bahawa okay, the proton number okay is equal to the electron number kalau dia adalah atom. Okay, kalau dia adalah atom. Atom tu maksudnya sebiji je, seketul je, dia tidak ada react apa-apa. So waktu itulah proton is equal to the electron. Okay, so hari ni awak akan tengok kepada how you are going to write down the standard representation of an atom, and also you are going to construct the atomic structure diagram and also electron arrangement. Okay, kita dah nak habis lah chapter 2 ni. Okay, baik, the most basic chapter. So kalau awak tak dapat, then you are in danger. Okay, baik, so kita tengok benda ni, tak masalah. Okay, saya nak tengok satu soalan. Okay, let's see siapa lagi dah masuk ni. Okay, so kita tengok soalan ni. Okay, so an atom is neutral when the number of electron is the same with the number of proton. For example, kalau dia adalah oxygen atom, maka dia ada 8 proton and also 8 electron. So please highlightkan perkataan atom is neutral. Okay, kalau dia neutral. Okay, if dia neutral, saya ulang lagi sekali. Kalau if dia neutral, okay, proton number dia ataupun the number of proton okay is equal to okay number of electron. Okay, itu kalau dia neutral. Okay, baik. So sekarang kita check kepada soalan Okay, aluminium atom, baca soalan dia elok. Aluminium atom has 13 proton and also 14 neutron. What are the proton number and nucleon number of an aluminium atom? So jawapan dia adalah, so number of proton adalah sama dengan apa? 13. 13. Okay, 13 saja. Okay, nucleon number? 27. Macam mana nak dapat nucleon number tu? Macam mana dapat 27? Tambah 13 tambah 14. Ya. Tunjukkan jalan kira. 13 tambah 14. And then what you will get is 27. Okay, boleh faham? Senang je, itu tak masalah. Okay, so proton number is equal to number of proton, 13. Okay, baik. Alright, next one. Nucleon number of a potassium atom is 39. Okay, a potassium atom has 19 proton. How many neutron and electron are there in potassium atom? So sekarang dia suruh cari first adalah neutron number.
Okay, dia nak cari how many neutron number. So, number of neutron is equal to what? Formula dia. Nuclear 39 number tambah minus 11. nuclear Ha? number minus minus 19. proton. Proton. Yeah. Number. Nucleon number ataupun number of nucleon. Okay, nucleon number minus dengan apa? Proton number. Okay, so awak dapat berapa nucleon number dia sekarang? 39. 39. 39 minus dengan proton berapa? 19. 19. So what you will get for the number of neutron adalah 20. 20. 20. So the number of electron, tengok soalan seterusnya. Dia nak tanya how many electron. So the number of electron kalau dekat atom is equal to proton number. So number of electron sekarang adalah 19. 19. Okay, tak salah. Okay, right. Alright, seterusnya. Okay. Yang ini baru benda lain. Okay, ini baru benda lain. So sekarang kita tengok Baik. Kalau sebelum ni awak belajar berkenaan dengan atom. Okay, so please pay attention bahagian ni. Okay, kalau sebelum ni kita tahu yang contoh dekat dalam sodium atom ni ada berapa banyak proton number dia. Dalam sodium atom, the number of proton, okay, the number of proton is equal to number of electron. Setuju? Betul? Okay, so sekarang kita tengok number of electron dia berapa. Kan? Kita tengok dia punya dekat shell ni. Okay, dekat shell ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so first shell kita ada 2 elektron. Okay, second shell kita ada 8 elektron. Third shell kita ada berapa elektron? 1 elektron. So the total number of electron adalah 11. Okay. So sekarang kalau dalam keadaan atom, okay, berapa banyak proton number dekat dalam sodium? Berapa banyak dekat dalam sodium? 11. 11. Okay, 11 juga. Alright. Okay. So sekarang atom ni, sodium atom ni, dia ada lebihan 1 elektron. Okay, sekarang ni dia punya ni dia ada lebihan 1 elektron. So dia ada lebihan 1 elektron kat sini. So 1 elektron ni dia tidak stabil. Okay, it is not stable. So that is why dia akan donate 1 elektron. Dia sedekahkan 1 elektron yang paling luar dekat dalam dia tu, dia sedekah kat orang lain. Tak kisahlah dekat siapa-siapa. Okay, tak kisahlah kat siapa-siapa. Okay, so bila dia sedekah, dia akan jadi macam ni lah. Okay, sodium tu, okay, awak kena lukis sodium. Okay, sodium. First shell masih 2. Okay, first shell masih 2. Second shell dia ada 8 sebab tu adalah maximum occupied number of electron dekat dalam satu shell. Okay. Dan juga awak kena buat kurungan macam ni, kurungan besar macam ni, tutup kurungan positif. Okay, positif kat situ. Apa maksud positif kat sini? Maksudnya adalah dia sudah donate. Okay, dia sudah donate 1 elektron. Okay, baik. So sekarang, bila dia dah donate 1 elektron, berapa number of elektron dia? Untuk sodium ion? 10. 10. Okay, good. 10. Siapa yang angkat tangan tu? Saya dengar ada orang angkat tangan. Kita tekan. Okay, kita tekan. Okay, baik, tak apa. So, elektron, the number of electron adalah 10. The number of proton berapa? 11. Ya. Proton dia ni masih sama, iaitu 11. Sebab yang donate adalah elektron. Okey, proton tu dia masih lagi dekat dalam nukleus. Okey, dia masih kekal sama, iaitu 11. Faham? So, bila dia jadi ion, it depends kalau dia jadi positif ion ataupun dia jadi negatif ion. Okey, kalau dia jadi positif, the number of electron akan less berbanding dengan the number of proton. Okay, alright. So the next example kita tengok pula chlorine. Okay, kita tengok chlorine atom pula. Okay, kita tengok chlorine atom.
Dekat dalam chlorine atom, okey, dekat dalam chlorine atom, okey, kita tengok berapa the number of electron kalau dia dekat dalam atom. Mana tadi saya punya pen? Okey. Okey. So untuk atom, okey, atom elektron number dia berapa? Cuba kira. Berapa elektron number dia? Okey, kita mulakan dengan yang paling dalam sekali. Okey, kita mulakan dengan yang paling dalam sekali. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so the number of electron for chlorine atom is 17. Okay, is 17, 17. So proton number dia berapa? 17. 17 juga sebab dia lah atom. Okay, and eventually chlorine atom ni dia lagi sikit je dia nak stabil betul-betul. So that dia kena accept 1 electron. So satu elektron yang dah didonate oleh sodium tadi ni tergedik-gedik pergi dekat klorin. Okay, tergedik-gedik pergi dekat klorin. So sekarang ni klorin ni dia ada extra elektron. Okay, so berapa extra elektron dia yang dia dapat? 1. So dia akan jadi, kalau untuk klorin ion, chloride ion, kalau untuk chloride ion dia punya elektron akan jadi berapa? 18. 18. So proton number dia berapa? 17. 17. Macam tu. Faham? Sebab proton dia duduk dekat dalam nukleus. So proton dia memang kekal sama iaitu 17. Okay? Alright. So kalau awak nak tahu melalui periodic table, okay, awak tengok periodic table tu bahagian atas. Okay, bahagian atas iaitu dia punya atomic number. Sebab itulah dia punya proton number. Okay, contohnya kalau klorin ni dia dekat dalam group 17, 17. So that is why dia ada 17 elektron. Okay, kalau klorin atom. Tetapi bila dia jadi chloride ion, they accept 1 electron, maka elektron dia akan bertambah 1, so dia akan jadi 18 elektron. And the proton number remain, dia akan jadi 17. Okay, boleh dapat? Faham Okay, so ni tak masalah. Lagi the number of proton, okay, the number of neutron sama. Okay, alright. Baik. Okay, so kita akan masuk kepada standard representation of an atom. Baik. So ini adalah standard representation of an atom. Kalau kita nak tunjukkan atom tu apa benda, then ini adalah how you are going to do it. Okay, selain daripada awak jangan confuse bacaan standard representation dengan bacaan dekat dalam periodic table of an element. Okay, sekejap. Siapa lagi nak masuk ni? Dah lah lambat. Sekejap ya. Brandon, lambat Brandon. Reyes ada hari ni, Reyes? Ada. Ada saya. Yang tak ada error. Okay, baik. Standard representation of an atom. So, sekarang ni X besar tu adalah awak punya symbol of element. Okay, X besar tu symbol of element. A adalah awak punya nucleon number. Okay, nucleon number. Okay, manakala Z di bawah adalah proton number. Okay, so basically ini adalah standard representation. How you are going to represent the atom. Tetapi kalau awak nampak dekat dalam periodic table, kejap lagi saya akan bagi periodic table. Okay, selalunya proton number diletakkan di atas. Tetapi bila kita nak represent dia dekat dalam kertas tanpa bukan menggunakan periodic table, dan ini adalah caranya. Okay, baik. Awak kena ingat susunan dia tu. Okay, so example. Okay, apakah simbol untuk C? Apa atom C? Karbon. Ya, carbon. Okay, C adalah carbon. So, kita pakai C saja. So, atas ni apa? Ni adalah apa? Dia punya apa? Nucleon. Number. Ya, itu adalah nucleon number dia. Okay, bawah ni pula adalah proton number. Boleh? Okay, so sekarang daripada standard representation of carbon ni, boleh tak saya dapatkan the number of neutron? Boleh. Okay, boleh.
So berapa the number of neutron dia? 6. Baca dapat 6? 12 tolak 6. Ya, 12 tolak dengan 6. So awak akan dapat 6 neutron number. Macam tu je lah. Faham semua? Eza faham? Faham. Okay, good. Alright. Bagus. Okay. Izul faham? Faham. Okay. Next. Okay, tu simbol cover, nuclear number 12, proton number 6. Tu tak masalah. Okay. Baik. So tengok soalan ni. A sodium atom contain 12 neutrons and also 11 protons in the nucleus. So what is the standard representation of a sodium atom? Okay. So sekarang kita buat dia punya symbol of sodium dulu. So symbol untuk sodium apa? Na. Okay. Saya tahu Na, tapi N tu besar ke kecil? Besar. Besar. Ya, N tu awal-awal kena besar, A. Kecil. So itu adalah sodium. Baik. So sekarang dia ada 12 neutron and also 11 proton. Mana satu yang kita boleh letak dulu? Proton. Ya, proton. So 11 proton kat bawah ni. Okay. Baik. Kat atas ni adalah nuclear number. So macam mana nak dapat nuclear number? Tambah 12 12 dengan dengan 11. 11. Pandai. So 12 plus 11. So awak akan dapat 33. Kan? Okay. So these are your standard representation. Bukan Okay. 23 ke? 23, sir. Sorry. 23. Okay, 23 silap. Okay, 23. Okay, 23. So these are standard representation of apa? Sodium atom. Ya, kena sebut sodium atom. Okay, of sodium atom. Faham? Senang sahaja. Okay, 23, 11. Okay, seterusnya. Okay, yang ni saya akan bagi soalan kejap lagi. Okay, jom kita try. Kita try buat. Yang ni saya dah buat ke semalam dengan awak? Yang ni. Diagram 12. Dah. Dah. Okay, these are symbol of element, tak salah. So, kejap lagi saya akan suruh awak lengkapkan benda ni. Okay, the symbol of element for hydrogen adalah hydrogen atom. Apa dia? H. H besar ke kecil? Besar. H besar. Okay, good. Potassium? K. K besar ke kecil? Besar. Semua kena besar. Okay, semua kena besar. F apa F? Fluorine. Fluorine. Okay, C? Carbon. Karbon. Okay, oxygen. Symbol of oxygen. O. Oxygen atom. O ke O? O. O sahaja. Okay, sebabkan dia adalah elemen, dia adalah atom. Okay, maka O sahaja. Boron? B. B. Alright. Okay, next. Seterusnya. Okay, based on table 17, you are required to write down the standard representation for each atom. So, dia dah bagi ke awak, kita try magnesium. So, magnesium, the number of proton is 12. Okay, the number of nucleon is 24. So, magnesium, symbol for magnesium adalah Mg. M besar, G kecil. Okay, Mg. So, nucleon number dia berapa? 24. 24. So, magnesium, dia punya proton number adalah 8. 12. Proton number dia adalah 12. Okay, magnesium. Okay, alright. So, itu kejap lagi saya akan bagi awak punya latihan. Masalah itu. Sudah dapat dah ni. Okay, dah dapat dah ni. Okay, now kita try. Okay, kita try yang ni. Okay, let's see. Saya mulakan dengan potassium kat sini. Okay, ini adalah potassium.
What is the name of element? Dah sebut dah. Potassium. Okay. The proton number is equal to berapa? 19. 19. Yes, 19. Nucleon number? 39. 39. 30. Electron number? 19. 19. The number of proton? 19. Electron number? 19. The number of neutron? 20. 20. Ya, 20. 39 tolak 19. Easy peasy. Okay, easy peasy. Okay, seterusnya. Okay. Neutron, elektron. Okay. Alright, so sekarang tak apa, saya ajar awak atomic structure dulu. Okay, ready semua? So sekarang kita masuk benda baru lagi. Okay, baik. Can you see my screen? Atomic structure and electron arrangement. Yes. Yes. Okay, good. Alright. So sekarang ni, okay, in your screen, we do have what we call as atomic structure and also electron arrangement drawing. Okay, baik. Di dalam chemistry, okay, dalam chemistry, first of all, how you are going to draw the atomic structure? Okay, how you are going to draw the atomic structure? Dia ada beberapa pantang yang perlu diikut. Okay, first adalah nucleus. Okay, di dalam nucleus ni awak kena letak symbol of the atom ataupun element. Okay, for example, kalau dia minta sodium, okay, dekat dalam tu awak kena tulis Na, lepas tu awak kena lorikkan. Okay, kena lorikkan. Faham? Okay, seterusnya sodium dikelilingi oleh elektron. Betul? Ya. Okay, so pantang yang pertama, the first shell is only occupied by 2 electron. Hanya 2 elektron sahaja yang boleh duduk dekat dalam first shell. Okay, sebab first shell tu dia terlalu rapat dengan nukleus. Maka energi dia terlalu kuat. Maka elektron tidak boleh beramai-ramai dekat dalam first shell tersebut. So, maksimum untuk first shell adalah 2. Kalau 1, boleh tak 1? Tak. Boleh, boleh. tetapi dia tidak stabil. Okay, dia tidak stabil. Okay, so it's either kalau dia 1 sama ada dia donatekan 1 elektron tu bagi tak ada elektron langsung ataupun dia terima lagi 1 elektron. Faham? Faham. Okay, seterusnya. Seterusnya adalah second shell. Dalam second shell, okay, dalam second shell, bubuknya lukisan cikgu korang ni. Okay, maximum number of elektron yang boleh duduk dekat dalam second shell adalah 8 elektron. Okay, 8 elektron. Okay, 8 elektron. So, 8 elektron adalah maksimum. Okay, adalah maksimum. So, kalau shell tu is occupied by 8 elektron, maksudnya, okay, di atom ataupun ion, dia akan achieve what we call as stable octet electron arrangement. Okay, stable octet electron arrangement. Octet tu mewakili 8. Okay, kalau dia 2 tadi, kalau dia hanya ada 1 shell je, tapi dia letak dekat dalam inner surface je, inner shell je. So, kalaulah atom tu dia hanya achieve 2 saja, so dia panggil stable duplet. Okay, electron arrangement. Yang ini kena lengkap ayat dia tu, kalau tak lengkap memang tak dapat markah. Okay, stable duplet electron arrangement, kalau dia 2 elektron saja dekat dalam first shell, kalau dia dah terkeluar daripada first shell, dia masuk second shell, so untuk stable kita kena ada 8 elektron, so maka 8 elektron tu kita sebut sebagai stable octet electron arrangement. Boleh? Faham? Sir, Ya. boleh saya tanya yang first tadi, yang simbol tu, sir? Simbol apa?
Okay, kenapa dengan simbol? Simbol dekat nukleus tu, kenapa perlu lorek? Kenapa kena lorek? Sebab nak differentiatekan, nak tengok perbezaan antara nucleus of the atom dengan elektron dekat luar tu. Kalau awak tak lorek, nanti orang akan anggap yang dia tu adalah orbit juga, dia adalah shell juga. So that is why kena lorek. Okay? Alright, lagi satu. Kalau awak perasan, kalau dekat dalam gambar bulat, betul? Elektron dia dalam bulat, tapi saya lukis pangkah. Kan? Ya. So, tapi tu tak ada masalah. Dia can be bulat ataupun pangkah. Okay, bulat ataupun pangkah. Okay, dua tu je. Okay, can we move on? Kita boleh gerak? Ya. Okay, baik. So, contohnya sekarang adalah kita tengok okay, kita tengok kat sini. Baik. Dia ada perbezaan antara kalau dia minta electron arrangement ataupun dia minta atomic structure. Okay, awak tengok kat sini. First, dia minta electron arrangement. Second, dia minta atomic structure. Okay, agak confused. Okay, sebab dia ada dua permintaan yang berbeza. Okay, dia ada dua permintaan yang berbeza. Boleh tak saya tahu apa perbezaan antara dua aluminium atom? Satu kalau dia suruh state di electron arrangement, lagi satu dia suruh tulis state di atomic structure. Apa perbezaannya? Nukleus. Nukleus. Baik, perbezaannya adalah di dalam nukleus tersebut. Okey, di dalam nukleus tersebut. Dalam nukleus ni, okey, untuk electron arrangement, dia hanya sekadar minta kita lukis dia punya electron arrangement berapa. Okey, contohnya aluminium atom. Okey, aluminium atom dia ada 13 proton. Okey, 13 proton. So, dia punya elektron berapa? 13. 13 elektron juga. Okey, susunan dia adalah kalau dia pakai 13 tu, awak keluarkan 2 untuk first shell, 8 untuk second shell, maka selebihnya adalah untuk third shell. Faham? Okey, sekejap. Sorry, saya salah lukis. Dia tak boleh sama dia tak boleh koma dia kena apa tu? Titik. So kalau dia 13 elektron, okay, so dia punya electron arrangement, tengok ni, electron arrangement of aluminium atom is 2.8.3. Okay, so the number of valence electron maksudnya adalah elektron yang paling luar dekat dalam shell. Okay, adalah 3. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Kita tengok kalsium. Okay, kita tengok kalsium. Okay guys, kita tengok kalsium. Alright, kalsium, berapa proton number of kalsium? Okay, siapa tahu berapa proton number of kalsium? Ini kena tengok, awak kena hafal pun sebenarnya. Okay, berapa proton number of kalsium? Cuba tengok periodic table, berapa proton number of kalsium? 20. 20. Okay, so proton number dia adalah 20. Elektron number dia berapa? 20. 20. 20 juga. Okay, 20 juga. Boys, budak lelaki, adakah awak masih di situ? Masih. Ya. Okay. Alright. Okay. So, sekarang ni kita nak buat dia punya electron arrangement. Okay, electron arrangement. Electron arrangement, okay, di inner shell berapa banyak elektron yang boleh occupy? 2. 2. Okay, kemudian berapa? 8. 8. 8. And then kemudian berapa? 8. 8. Okay, so 2 tambah 8, 10. 10 tambah 8, 18. 18. Tambah lagi berapa? 2. 2. 2. 2. Okay, 2. So, the outermost shell ni, okay, 2 ni, this is what we call as valence
electron. Okey, ini adalah kita panggil sebagai valence electron. Faham? Boleh kat situ? So, next thing adalah you have to draw the electron arrangement. Okay, draw the electron arrangement. Okay, bila dia suruh draw electron arrangement, yang penting dia nak tengok elektron. Sebab dia nama dia electron arrangement. Okay, so awak draw tu, yang ni saya akan buruk ni. Okay, so dekat dalam tu tulis CA, lorikkan. Okay, 1 shell, 2 shell. Tapi awak kena buat bulat dia bagi cantik 3 shell. Ya Allah, susahnya nak lukis. 4 shell. Okey, kalau macam ni shell dia memang hauk lah kiranya. Okey, so kena letak berapa kat dalam tu? Paling dalam? 2. Ya, 2. 1. Sorry, bukan kat situ 1, 2. Okey, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then luar sekali adalah 2. 1, 2. Boleh? Faham semua? Faham. Alright. Seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula pasal atomic structure. Okey, kita tengok pula atomic structure. Dalam atomic structure, dia nak minta kita berapa banyak. Okey, kalau atomic structure ni dia lagi detail. Dia nak berapa proton number. Okey, dan juga berapa neutron number. Okey, berapa neutron number. Dia akan minta sampai macam tu sekali. Okey, alright. So, kejap. 26 tolak 13 berapa? Oh, tak ada. Okey. 26 tolak 13? 13. 13 Okey. Alright, baik. So sekarang di dalam atomic structure, dia nak proton and also neutron. Mana awak nak dapat neutron ni? Boleh tak awak cari the number of neutron? Lengkap tak dia punya info kat sini? Tak. Tak. Okey. Ya, selalunya neutron dia akan bagi. Kalau dia tak bagi neutron, dia akan bagi kat awak nucleon number. Okay, boleh? Alright. So, sama je. Cumanya dekat dalam tu, dekat dalam nukleus ni, okay, awak kena tulis dia punya berapa proton number. So, dia ada 13 proton and also dia ada 14 neutron. Okay? Alright. So, kalau awak rasa macam tak muat nak duduk dekat dalam tu, so, awak buat yang initial tu buat macam ni, lorek je. Okay, lepas tu second shell, third shell, first shell, second shell, and also third shell. Okay, ini untuk aluminium lah Awak tarik keluar, awak tulis kat situ 13P14N. Itu pun tidak menjadi masalah. Okay, itu pun tidak menjadi masalah kalau awak tarik. Boleh? Okay. Boleh. Alright. So, kejap lagi saya akan bagi latihan lah untuk. Okay. Baik. Ini adalah benda-benda yang saya akan suruh awak buat latihan. Okay, latihan minggu ni banyak sikit. Okay, latihan minggu ni banyak sikit sebab awak kena draw. Okay. Oh, kita nak habis isotop sikit je lagi. Kita ambil kat isotop. And then kita akan buat latihan untuk chapter 2. Okay, by next week kita akan habis chapter 2. Alright, so sekarang kita tengok yang ini. Okay, so you are required to complete the following table. Okay, by drawing the atomic structure for each given atom. Okay, atomic structure for each given atom. So soalan dia sekarang, dia nak awak draw the atomic structure, bukan electron arrangement Dia nak awak draw atomic structure. Okay, baik. So sekarang dia bagi kat awak standard representation. Okay, so how many proton number for fluorine? 9. 9. Nice, good. Number of neutron? 10. Mana dapat 10?
19 tolak 9. 19 Ya, good. 19 tolak 9. So awak akan dapat 10. The number of electron 9. 9. 9. Okay, good. Alright. So sekarang dekat dalam atomic structure, apa benda yang first kali kita kena lukis kat dalam ni adalah Nucleus. ya, so nukleus dia berapa? Apa benda yang kita kena buat kat sini sebab dia adalah atomic structure? Proton number and electron number. Ya, so proton number dia adalah 9p. And then apa kat bawah tu kita kena tulis? Neutron. 9n. Okay, 9n. Okay, first shell. Bukan 10 and Berapa banyak? Ha? Sorry. 10. Okay. Thank you. Okay, so 10n. Okay, so first shell berapa? 2. 2. 1, 2. Second shell 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ke salah? Salah. Salah. Berapa sepatutnya second shell tu? 7. 7. 7 sahaja. Okey, second shell tu sepatutnya 7 sahaja. Sebab apa 7? Dalam tak ada 2. Sama dia Elektron 9. Apa dia? 9 elektron. Jumlah elektron dia 9. Sebab jumlah elektron dia 9. So dalam ni dah ada 2. 9 tolak 2, 7. So sepatutnya outermost shell dia ni kena letak 7 sahaja. Okey? Boleh? Boleh. Okey? Terry okey ke? Okey. Oh, hilang dah Terry. Adi okey? Okey. Oh, Adi. Okey, baik. Boleh. Du? Tak dengar suara. Okey. Alright. Ibrahim mana Ibrahim? Oh, Ibrahim. Ada. Okey. Ada. Okey, good. Okey, baik. So sekarang kita buat satu benda. Okay, this is your essay question. Okay, this is how you are going to awak tulis dekat dalam essay question. Okay, baik. So sekarang kita baca soalan. Diagram 18 shows an atom of element X. Okay, kita tak tahulah elemen apa. Biarkan dia. Jadikan dia elemen X saja. The letter used is not the actual symbol of element. Okay, bukan simbol yang sebetul-betulnya. So, you are required to describe the atom shown in diagram 18. Okay, so sebelum awak describe tu, awak kena tulis dulu. Berapa proton number dia? Okay, number of proton dia berapa? 1. 1. Okay, number of neutron? 1. Pun 1. Nuclear number? 2. 2. Okay, nuclear number adalah 2. Electron number? 1. 1. Okay. So, dah lengkap macam tu barulah awak tulis. Okay. So, nucleus is at the center of the apa? Atom. Ya, nucleus terletak di tengah-tengah atom. Okay. So, nucleus is at the center of the atom. The nucleus contain one Proton. proton and also Neutron. neutron. Okay, di dalam nukleus tersebut. So, electron move around the Shell. Nucleus. Nucleus. elektron tu dia bergerak tu mengelilingi nukleus tersebut. So, electron move around the nucleus. Okay, di dalam electron move around the nucleus in the apa? Shell. Ya, di dalam shell. Okay, in the shell. So, electron is Negative. ya, electron is negatively charged. Okay, dia adalah negative charge. So, atom contain one Electron. electron. So, this is how you are going to get 4 marks.
okey, di dalam esei. Macam itulah. Okey, awak akan terangkan satu. Okay, nucleus dekat dalam is the center of the atom. So inside the nucleus, they contain one proton and also one neutron. So electron is moving around the nucleus in the shell. Okay, how many electron is moving? One electron is moving. Ataupun atom containing one electron. So electron tu adalah negatively charged. Okay, alright. So boleh, itu tak masalah. Okey, baik. So kita dah sampai dekat sini. Okey, kejap lagi yang ni saya akan bagi sebagai latihan. So saya akan terangkanlah mana satu awak punya soalan. Okey, baik. So valence electron macam saya cakap tadi. Okey, valence electron, tolong baca nota ni, is the electron in the outermost shell of an atom. Dia paling luar daripada atom tu. Okay, so properties dia, element with the same number of valence electron would have similar chemical properties. Contohnya, kalau sodium, okay, sodium dia ada satu elektron paling kat luar, dan juga lithium pun dia akan ada satu elektron paling kat luar. So chemical properties dia akan sama. Hasil tindak balas dia tetap akan sama. Okay, baik. So tolong catat, saya nak awak buat soalan yang mana. Okay, please do question number 19, 19. Okay, question number 20. Okay, question number 21. Okay, itu saja buat masa ni. Okay, 2.4 nanti next week kita akan masuk. 19, 20, 21. Okay, lepas tu 17 ni kejap lagi saya akan bagi yang baru. 16 pun saya akan bagi yang baru. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, 19, 20, 21 and yang lain saya akan bagi kejap lagi. Okay, yang lain saya akan bagi kejap lagi. Alright, faham semua? Faham. Okay, good. Faham. Stop presenting. Kehadiran. Okay, so that's all for today. Kalau awak ada sebarang soalan, please tanya saya. Okay, please tanya saya. Alright, so thank you class. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.